Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushayri, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Awaka Ar-Razi mengatakan bahawa dia berada di samping Mimshad Ad-Dinawari. Setelah itu pembicaraan tentang hutang digulirkan oleh Mimshad. Dia mengatakan, saya mempunyai hutang sehingga hatiku merasa tidak tenang. Satu saat saya bermimpi seakan-akan ada orang mengatakan, wahai orang yang kikir, engkau telah mengambil hak kami sejumlah ini. Engkau mengambil dan kami memberi. Engkau masih belum membayarnya, baik kepada penjual sayur, penjaga maupun kepada yang lain. Diriwayatkan dari Bunan Al-Hammal, dia berkata, saya berada di tengah jalan Mekah. Saya datang dari Mesir dengan membawa bekal. Seorang perempuan datang kepadaku seraya mengatakan, wahai Bunan, engkau adalah tukang pikul yang sedang memikul bekal di atas punggungmu, di atas belakangmu. Engkau menduga Allah Ta'ala tidak akan memberikan rezeki kepadamu? Saya telah membuang bekalku dan saya tidak makan. Meskipun saya tidak memperoleh makanan selama 3 hari. Setelah itu saya menemukan gelang kaki di tengah jalan. Saya berkata pada diri sendiri, gelang ini akan saya bawa sehingga pemiliknya datang kepadaku. Bila dia memberikan hadiah kepadaku, akan saya tolak dan akan saya berikan gelang itu. Tiba-tiba saya bertemu dengan seorang perempuan itu lagi. Engkau adalah pedagang. Engkau telah mengatakan sehingga pemiliknya datang. Untuk itu barang ini akan saya ambil. Lalu dia berkata. Dia melemparkan beberapa dirham seraya mengatakan, pergunakan engkau dapat manfaat dirham itu menuju ke tempat yang dekat dari Mekah. Dalam riwayat lain dijelaskan bahawa Bunan Al-Hammal memerlukan seorang perempuan pelayan yang dapat melayaninya. Dia menyebarkan informasi kepada saudara-saudaranya. Mereka berkumpul dan sepakat menetapkan harga. Mereka mengatakan bahawa suatu saat sekelompok orang yang akan datang dan kami akan membelinya jika ada yang sesuai. Ketika sekelompok orang itu datang, maka sepakat untuk membeli satu pelayan perempuan. Perempuan ini sesuai, kata mereka. Berapa harga perempuan ini? Tanya mereka kemudian kepada pemiliknya. Perempuan pelayan ini tidak untuk dijual. Mereka akhirnya mendesak supaya perempuan itu dijual. Perempuan pelayan ini untuk Bunan. Jawab seorang yang membawa pelayan perempuan itu. Pelayan ini adalah hadiah dari seorang perempuan Samarkandi. Oleh kerananya, pelayan perempuan ini saya dibawa untuk diberikan pada orang yang dimaksudkan dan hal ini saya ceritakan lanjutnya. Hasan Al-Khayyat bercerita, saya berada di samping Bishr Al-Hafi. Suatu saat sekelompok orang datang kepadanya, mereka memberikan salam kepadanya. Daripada mana kalian? Tanya Bishr. Kami dari Syam. Kami datang ke sini untuk memberikan salam kepada Tuhan, kemudian melaksanakan ibadat haji. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni kalian. Bolehkah engkau keluar melaksanakan ibadat haji bersama kami? Pinta mereka. Dengan 3 syarat. Iaitu kita tidak boleh membawa sesuatu. Kita tidak boleh meminta sesuatu kepada orang lain. Dan bila ada orang memberinya sesuatu kepada kita, kita tidak boleh menerimanya. Apabila kita tidak membawa sesuatu, kita tetap akan baik.
Bila kita tidak meminta, kita pun akan tetap baik. Bila kita tidak mau menerima jika diberi, tentu kita tidak akan mampu. Kami harus bertawakal di atas bekal haji. Jawab Bishr al-Hafi. Kita harus bertawakal di atas bekal haji. Jawab Bishr al-Hafi. Kemudian dia menoleh kepada Hasan al-Khayyat seraya mengatakan, wahai Hasan, orang yang fakir terbahagi 3. Pertama, orang fakir yang tidak meminta. Bila dia diberi, dia tidak akan menerimanya. Orang fakir ini termasuk dari rohaniawan. Yang kedua, orang fakir yang tidak meminta. Bila diberi, dia menerimanya. Orang fakir ini akan diberikan beberapa kenikmatan dan ketenangan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, orang fakir yang meminta. Bila diberi, dia akan menerimanya secara cukup. Orang fakir ini tebusannya adalah sedekah. Baik, Al-Ajami pernah ditanya, kenapa engkau meninggalkan dagangan? Saya telah menemukan penjamin sebagai orang kepercayaan, jawabnya. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi perbicaraan kita tentang tawakal dan kisah-kisah yang dibawa oleh Imam Abdul Qasim Al-Qushairi untuk memberikan kepada kita gambaran tawakal. Kita tahu bahawa bila kita menyebut tawakal, yakni kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara tulen. Dan melihat sebab dan musabab itu hanyalah perkara pinggiran semata-mata. Bukanlah perkara asas. Ia perkara yang dilakukan dengan ikhtiar sebagai seorang hamba yang diperintahkan oleh Allah. Namun keyakinan kita pada natijah yang Allah tentukan. Umpama kita berusaha sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Namun keyakinan kita bukan pada usaha kita, pada ketentuan Allah Ta'ala. Umpama kita mengambil obat, mencari rawatan. Namun keyakinan kita pada natijah yang menyembuhkannya itu Allah. Maka ini dipanggil as-siqah billah. Sehingga perasaan ini, kata Imam Ahmad bin Hanbal, menimbulkan rasa putus asa pada makhluk. Artinya tidak berharap pada makhluk. Manusia, hamba Allah, bila Allah Ta'ala nak mencapaikan dia kepada tahap tawakal, maka Allah putuskannya kepada segala sebab. Makhluk-makhluknya. Sehingga dia tidak nampak melainkan Allah. Maka benarlah doa, benarlah pergantungan, benarlah pengharapan. Oleh kerana itu kata ulama, bahawa tawakal itu adalah separuh agama, separuh iman. At-tawakkulu nisfuddin. Kerana agama ini terbina pada 2 perkara. Yang pertama disebut sebagai al-isti'anah, yang kedua al-inabah, iaitu meminta pertolongan. Yang kedua ialah beribadat kepada Allah, inabah, bertaubat pada Allah. Dalam surah Fatihah kita baca setiap hari. Kita kata apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Ini namanya inabah. Menyembah. Kami tak sembah lain melainkan Allah. Dalam segala bentuk ibadat yang kami cari pahala, yang kami cari redha, yang kami tunjukkan perhambaan, hanya pada Allah. Tiada ibadat lain pada Allah. Kemudian wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami minta tolong. Maksudnya kami bertawakal. Dan maksud minta tolong ialah kami bertawakal. Artinya, kalaupun kita minta tolong dengan fulan bin fulan, kalaupun kita minta tolong dengan ubatan, kalaupun kita minta tolong dengan usaha dan ikhtiar, namun tawakal kita pada Allah. Yakni kepercayaan kita pada Allah. Kita percaya Allah pada ilmunya, pada hukumnya, pada janjinya. Sebenarnya kita bicarakan sebelum ini, dalam makam tawakal ni kita ada 3. Yang pertama kita sebut tawakal, yang kedua kita sebut taslim, yang ketiga kita sebut tafwid. Makna ketiga ni sama dari sudut makna, iaitu tawakal pada Allah. Tapi kalau kita haluskan sikit, tawakal maknanya kita yakin pada janji Allah. Taslim maknanya kita meletakkan ilmu Allah pada kita. Maksudnya Allah tahu.
Dan tafwid bermaksud kita redha dengan hukum Allah. Sebab bila kita sebut kita tawakal, nak tahu benar tak orang tu tawakal. Kalau orang tu sudah dia buat kerja, usaha, dia pun tanya pada dia, macam mana? Dia jawab, saya dah tawakal pada Allah. Saya dah kerja, saya dah usaha. Kemudian tiba-tiba dia tak dapat macam dia nak. Apakah dia redha ketika itu? Kalau dia redha, maka benarlah perkataan pertama dia, saya tawakal pada Allah. Kalau dia tak redha, dia kata, tahu ni, saya rasa patutnya saya dapat. Berarti cacat tawakalnya pada Allah. Tawakal menjadikan kita setuju dengan natijah dia. Kita setuju dengan apa pun natijah Allah Ta'ala pada kita. Redha dengan hukum Allah. Kita nak bawa beberapa kisah tawakal. Dengan gambaran tentang makna tawakal sebenar. Dulu kita dah buat cerita. Kisah beberapa orang ulama. Bagaimana tawakal mereka kepada Allah. Pada kali ini Al-Imam Abul Qasim bawa kisah ataupun kata-kata daripada Mimshad Ad-Dinawari ataupun Al-Mimshad Ad-Dainuri yang kita dah betulkan minggu lepas. Ad-Dainuri. Seorang ulama yang meninggal tahun 299 Hijriah. Bila satu hari dibicara tentang hutang dia. Lalu katanya, aku bila bicara tentang hutang, aku tak boleh tidur. Aku tak boleh tidur, aku sentiasa berfikir bagaimana cara nak bayar hutang. Sehingga satu malam aku bermimpi. Orang berkata kepadaku dalam mimpi, wahai orang yang kedekut. Kamu mengambil daripada fulan bin fulan sedangkan kami yang memberinya. Ini bila kita berhutang, kita ambil hak orang. Dan kita kena ingat, kita wajib pulangkan itu hak orang, bukan hak kita. Manakala waktu kita berhutang, Allah yang beri rezeki pada kita untuk bayar balik. Di sini dalam maksud ataupun dalam makna kisah ini, seorang yang bertawakal kepada Allah Ta'ala itu, dia yakin Allah Ta'ala akan bayar hutangnya. Namun, dia sentiasa berfikir tentang hutang tersebut sebagai satu tanggungjawab. Contoh sekian, bagaimana kita cerita sebelum ini. Bagaimana seorang itu benar-benar tawakal dalam bab hutang. Sebagai contoh begini. Kalau dia ada duit 1 juta, 1 juta ringgit. Tapi dia ada hutang orang 10 ringgit, dia ingat hutang 10 ringgit. Ingat. Dia tak pernah lupa hutang. Ini orang jiwa tawakal. Jiwa tawakal tidak merosakkan hak orang lain. Itu maksud tawakal. Jangan sampai rosak hak orang lain. Kita kena fikir hak orang lain. Dan kalau sekiranya dia ada hutang 1 juta, 1 juta hutang. Tadi dia ada duit 1 juta. Hutangnya 10 ringgit. Anytime boleh bayar. Tapi biasanya orang-orang yang saya katakan duit banyak, hutang orang dia lupa. Sebab dia rasa dia duit banyak. Anytime saya boleh bayar. Dia rasa dia boleh bayar bila-bila masa terus dia cuai untuk bayar pada waktunya. Dia cuai. Umpama contoh kalau kita suami hutang ke bini. Memang tiap-tiap bulan kita bagi bini kita duit. Tiap bulan bagi nafkah. 1,000, 2,000. Kita berhutang. Pinjam duit awak 10 ringgit. Saya bayar balik. Bini kita bagi. Dan walaupun kita tiap bulan bagi dia, kita tetap kena pandang 10 ringgit yang kita pinjam daripada dia sebab itu pinjam. Dia tak akan jadi duit kita. Kita beri duit anak kita tiap-tiap hari. Anak kita nak beli apa, kita beri. Ada waktu kita cakap dengan anak kita, main pinjamkan abang RM1, RM10, RM5. Tetapi kita pun lupa nak bayar sebab kita setiap hari beri duit ke anak kita. Jawapannya itu salah. Jiwa tawakal bukan begitu. Jiwa tawakal dia ingat hak orang lain walaupun orang lain itu namanya isteri atau anak dia. Sementara orang lain. Kalau saya contohkan tadi dia ada 1 juta. Dia hutang RM10, dia ingat, dia mesti bayar. Yang kebanyakan manusia lalai bab tu. Dan pula, kalau sekiranya dia ada hutang orang RM1 juta dan dia cuma ada RM10 dalam beg dia. Tapi hutang RM1 juta. Dia yakin Allah akan bayar. Maksudnya dia tak akan putus asa dengan keluasan rezeki Allah. Tadi, dia tidak pernah melepaskan tanggungjawab dia pada hak orang lain. Yang kedua, dia tak pernah putus asa pada limpah kurnia Allah Ta'ala pada dia. Maka inilah dia tawakal. Sebab itu Mimshad Ad-Dainuri atau
Ad-Dinawari, dia kata aku bila hutang memang aku tak boleh duduk diam. Aku sentiasa ingat hutang aku. Maka ini orang tawakal. Artinya saya katakan kalau ada setengah orang, dia hutang dia tenang, tak apalah. Nanti ada rezeki saya bayar. Seolah macam tawakal. Tak, ini bukan jiwa tawakal. Ini jiwa orang yang sia-siakan hak orang lain. Lepas tu di sana kita ada istilah yang disebut oleh ulama. Tadyi' dan tafwid. Tadyi' memberi maksud ialah mensia-siakan. Tuan-tuan, bila mana kita dalam hak orang lain atas kita kata tak apa, relax je. Gambarannya nampak macam tawakal. Tapi itu sebenarnya mensia-siakan hak orang yang Allah Ta'ala perintah. Kita ayah wajiblah beri nafkah pada anak bini kita. Berupa pakaian, makan, minum. Kalau hari ni kita tak jumpa makan, minum anak kita susah hati. Kenapa? Kerana ia tanggungjawab. Kita bimbang Allah Ta'ala tanya kita. Kita kalau tak makan, minum, kita tak kisah. Sebab itu hak kita. Hak orang kita akan ambil berat. Maka orang yang bertawakal, dia sentiasa mengambil berat hak orang lain. Diriwayatkan, Nabi SAW satu hari pergi haji. Rasulullah pergi haji, bawa sahabat 100,000 orang dalam peristiwa Hajjatul Wada. Bawa. Lalu Rasulullah SAW berhenti beberapa tempat dalam perjalanan haji. Bermula di Zulhulaifah, iaitu dikenali juga Bi'ru Ali. Di situ Jibril AS memberitahu pada Rasulullah, inilah di miqat bagi setiap ahli Madinah. Kita tahu bahawa miqat, tempat niat, Allah yang tentukan. Allah beritahu Nabi SAW bahawa ini tempat miqat, bukan tempat tu kerajaan Arab Saudi reka, bukan. Ini yang diperintahkan. Maka Rasulullah pun bersembahyang sunat ihram di miqat tersebut. Itu miqat yang dinamakan sebagai Zulhulaifah atau Bi'ru Ali. Hari ni kita pergi mungkin naik bas, mungkin naik kereta api. Kemudian Rasulullah akan berhenti beberapa kawasan. Berhenti di Juhfah, berhenti di Asfan. Maka bila Rasulullah berhenti, maka Abu Bakar As-Siddiq siapkan bekalan haji Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq bawa unta khas, dipanggil Zamilah. Unta khas untuk bawa bekal. Kalau kita ni kargo khas. Di sini semua untuk makanan Nabi SAW. Ada gandum, ada syair. Ada semua benda yang Rasulullah yang Abu Bakar tahu, Nabi suka makan. Bawa satu bekal dalam satu seekor unta penuh. Dia sebut macam bawa lori pikap penuh barang tu. Unta ini, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala suruh salah seorang khadam dia bawa. Khadam dia tertidur. Bila bangun tidur, unta tu hilang. Abu Bakar beri amanah ke dia. Pergi haji ramai-ramai ni 100,000 orang Rasulullah bawa daripada Madinah. Yang ni bergerak daripada sini jumpa Rasulullah. Sama-sama. Sebab Rasulullah SAW menyatakan, khuzu anni manasikakum. Buat haji ikut cara aku. Sahabat semua nak ikut. Sampai rehat, Rasulullah suruh buat kemah sekejap. Rehat. Makan-makan dulu. Maka Abu Bakar kata, ya Rasulullah, aku dah siapkan satu ekor unta penuh dengan bekalan. Tunggu tak datang. Sehingga marilah khadam pada Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata, Tuan minta maaf. Saya tertidur. Bangun unta hilang. Abu Bakar pun marah. Amat marah. Lalu Nabi SAW menenangkan Abu Bakar. Haddi'uhu. Ataupun hadda'ahu. Nabi tenangkan Abu Bakar. Tak payah marah-marah lah. Biarlah hilang tu. Kan rezeki itu ini. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ini bukan isu tu. Isunya ialah kerana aku tak kisah kalau sekiranya bekalan tu untuk aku hilang tak apa. Tapi ini untukmu ya Rasulullah. Ya, bila fikir hak orang lain, apatah lagi hak Rasulullah SAW, maka dia mengambil berat. Itu jiwa tawakal. Bukan, tak apalah bukan rezeki. Jangan cakap macam tu. Kerana ini hak orang, kita perlu tunjukkan rasa tanggungjawab.
Contohnya kita orang amanah kita jaga barang. Tiba hilang. Kawan kita tanya mana barang? Hilang. Nak buat macam mana? Takdir Allah. Tawakal je lah. Allah ganti lebih baik. Tak, itu kalau hak awak okey. Ini hak orang. Awak kena rasa bersalah dan kena tanggungjawab. Itu maksud tawakal. Bukan tawakal tu artinya kita pun buat macam dono. Dono untuk hak kita. Bukan hak orang lain. Macam kita cerita buat hutang tadi. Kata kalau orang hutang kita buat dono okey. Tak apalah. Dia ingat dia bayar, tak ingat rezeki dia lah tu. Okey, itu tawakal. Kalau kita hutang orang jangan buat tak ingat. Itu musibah. Kita kata tak apalah. Ustaz ada rezeki bayar, tak ada rezeki sudah. Tak ada cakap macam tu. Kan dia cakap macam tu walaupun betul dia sudut lafaz. Tak betul dia sudut kesungguhan dia. Kesungguhan. Sebab tu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala bila hilang unta yang bawa bekalan. Abu Bakar marah. Marah bukan kerana hak dia. Dia kata kalau ya Rasulullah kalau ini unta hak aku untuk aku makan aku tak kisah hilang. Biarlah dia hilang. Tapi ini untukmu ya Rasulullah. Datang sahabat lain, Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah pun sama, dia dah memang prepare banyak untuk Rasul. Semua sahabat berfikir untuk khidmat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana tidak ada kemuliaan selain daripada berkhidmat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata kalau kita khidmat dengan orang-orang biasa pun kita dapat pahala banyak. Jangan kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kata pada orang yang Allah beri kelebihan. Lepas tu kata Mimsyak Ad-Dainuri, dia kata bila beliau menyebut adab seorang murid pada 4 perkara. Seorang nak jadi murid ni maksudnya orang yang nak berjalan pada jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Maka dia ada 4 adab yang perlu dijaga. Pertama, dia menjaga kemuliaan gurunya. Yang kedua, dia berkhidmat kepada kawan-kawannya. Khidmatul ikhwan. Khidmat pada kawan-kawan. Seorang kalau tuan-tuan tengok orang tu dia nak jadi baik, dia suka khidmat pada orang lain. Dan yang ketiga ialah al-khuruj minal asbab. Dia keluar daripada pergantungan sebab. Dan yang keempat ialah menjaga adab syarak pada dirinya. Ini hukum hakam. Dan sebagainya. Jadi kita lihat tadi kisah Abu Bakar Siddiq. Dia hilang, dia marah kerana hak Nabi SAW. Datang Sa'ad bin Ubadah bawa banyak. Ya Rasulullah, ini memang saya dah prepare untukmu ya Rasulullah. Datang sahabat lain pula kata, ya Rasulullah, kami pun memang ada bawa khas unta untukmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW suruh masak untuk semua makan. Semua makan ni. Ramai-ramai je buat jamuan makan. Dalam perjalanan. Rasulullah SAW menunaikan pada haji. Ini cerita tentang sekelumit makna tawakal. Yang kita katakan antara beza hak kita dengan hak orang lain. Tawakal menjadikan kita pandang tinggi hak orang lain. Dan pasrah pada hak kita. Kalau hak kita, tuan-tuan, kalau saya kata tadi orang tak ingat hutang kita, orang tak ingat nak puji kita, orang tak ingat nak terima kasih kat kita, kita tak apa. Kita dah tolong-tolong dia, tak ucap terima kasih. Tak apa, kita okey. Itu hak kita. Tapi kita pula pada hak orang lain, kalau orang tolong tak ucap terima kasih, kita rasa macam bersalah. Cara dia nak ucap terima kasih, sebab kita rasa bersalah. Kita pula kalau hutang orang, tuan-tuan, kita duk fikir tiap hari ni, ada duit ni baru hutang dia dulu. Hak orang. Jadi orang-orang yang bertawakal, dia tidak mengambil mudah hak orang lain. Ini kisah Mimsyak Ad-Dainuri ataupun Ad-Dainuri dan satu bacaan ataupun Ad-Dainuwari. Jadi caranya ialah hak orang lain kena ambil berat. Jangan atas makna tawakal hak orang lain kita pun ambil mudah. Kisah yang kedua, itu Imam Bunan, di sini ditulis Bannan Al-Hammal. Dia namanya Bunan Al-Hammal. Bunan Al-Hammal, seorang ulama yang meninggal tahun 310 Hijriah. Yang terkenal, yang dikenal sebagai Syekhul Islam. Yadrab bihil masal fil ibadah. Orang yang dianggap sebagai contoh dalam ibadah. Bunan ni ahli ibadah yang hebat. Kata Imam Zahabi, ini Syekhul Islam. Kata bila kita sebut Syekhul Islam, istilah yang bukan milik seorang individu. Syekhul Islam ni ramai ulama-ulama yang dapat gelaran ini. Bila dia menjadi identiti Islam itu sendiri. Ilmunya, ibadatnya, takwanya, kesolehannya, maka disebut Syekhul Islam.
Seperti Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dia sebut ilmunya. Syekhul Islam Abdullah bin Mubarak. Dia sebut takwanya. Syekhul Islam Bunan Al-Hammal. Dari sudut ibadatnya. Kita selalu dengar istilah Syekhul Islam. Syekh Islam. Maksudnya dalam Islam tu dia jadi contoh. Jadi ikon. Sebab Syekh ni ketua lah. Guru dalam Islam. Orang semua pandang dia. Orang akan gunakan dia sebagai kiblat dalam amal-amal kebaikan. Contoh tauladan. Bila diceritakan tentang Bunan Al-Hammal. Dia kata satu hari. Saya dalam perjalanan ke Mekah. Saya datang daripada Mesir. Saya pun bawa bekal. Dia gelar hammal kerana kerjanya ialah pikul barang. Hammal. Dia upah, dipikul barang dapat upah. Macam tuan-tuan tengok orang kerja kat pasar. Yang tukang bawa barang-barang orang ni. Dia pun ambil RM2 ni. RM2 hantar barang ke sini, barang ke sini. Maka dikenal sebagai Bunan Al-Hammal. Bunan pembawa barang. Waktu nak ke Mekah dia pun bawa bekal. Bawa bekal lah banyak. Tiba-tiba seorang perempuan datang kepadanya. Apakah kamu tidak percaya Allah bagi rezeki padamu? Yang kamu terpaksa bawa bekal macam ni. Dia pun macam ditegur oleh wanita tadi. Maka dia pun buang bekalan dia. Berilah ke orang lain. Maka dia tak membawa bekalannya. Dia tak makan sehingga 3 hari. Redha. Sehingga cukup dengan minum air sudah lah. Tak payah makan. Kemudian tiba-tiba dia jumpa dengan khal-khal. Gelang kaki. Lalu dia berkata, saya akan pegang gelang kaki ni. Sampai empunya datang, saya akan pulangkan. Nanti mungkin dia bagi saya sesuatu. Tiba-tiba dia jumpa lagi perempuan yang terserempak yang pertama. Perempuan ni kata, kamu rupanya pedagang. Cari untung daripada barang yang dijumpa. Cari untung. Patut kamu tak perlu jadi pedagang. Jangan jumpa barang orang, lalu nak pulangkan pada orang supaya orang tu bagi upah. Jangan begitu. Ini pedagang kerjanya. Sama macam orang meniaga. Kita tuan-tuan bila jumpa barang orang, jangan pernah mengharap nanti dia beri sesuatu pada kita. Sebab kita bukan meniaga, tu barang dia. Kita nak beri ke dia je lah. Kalau kita jumpa barang orang, kita pun bagi. Orang pun bagi duit, saya tak nak. Saya ni bukan kerjanya meniaga. Barang awak hilang, saya jumpa, awak ambil. Jangan bercita-cita dalam hati. Begitu. Lalu perempuan ini pun berikan dia berapa dirham, pun ambil lah duit ni, buat belanja. Tak payah nak harap yang tu. Maka beliau pun mengambilnya. Lalu memberikan, sedekahkan kepada orang-orang terdekat dengannya di kota Mekah. Yang ini kaum kerabatnya. Untuk manfaat. Dimanfaatkan dirinya dengan duit tersebut dan diberikan kepada kaum kerabat. Apa falsafah daripada cerita Bunan Al-Hammal? Baik, kita kalau jalan buat bekal kan bagus. Ya, bagus. Kalau kita ada peringkat bagaimana kita melatih diri kita bertawakal. Saya pernah cerita pada tuan-tuan bila komando buat latihan, dia tak boleh buat bekal. Askar biasa buat latihan, dia boleh buat bekal. Askar berat beg 40 kilo. Dalam tu ada belaka. Makan nating, biskut, ada belaka. Bila dia berada pada satu tahap yang baru, komando, dia tak buat beg dah. Buat pisau satu je. Pakai yang pun tak pakai. Mungkin. Kerana dia sudah diajar survival. Dia tak buat mancis. Dia tak boleh buat apa-apa. Mungkin sebilah pisau sahaja. Dengannya dia boleh hidup. Kekuatannya kuat. Ini tentang latihan tawakal. Pertama, kita dah kata bahawa tidak ada masalah mengambil sebab. Cuma kadang-kala kalau kebergantungan tu pada sebab, kita mesti putuskan takut rosak akidah. Sebab tu beliau pernah menyebut. Ru'yatul asbab ala dawami qati'atun an musyahadatil musabbib. Wal i'rad anil asbab jumlatun yuaddi bisahibihi ila rukubil bawatil. Maksudnya, kita kalau selalu melihat sebab dan bergantung, akan memutuskan hubungan kita daripada Allah yang mencipta sebab. Kita ni tuan-tuan, kalau sentiasa tengok sebab, tengok fokus sebab, dia akan hilang pergantungan kita pada Allah yang menciptakan sebab. Kita dah biasa pakai kepala Panado. Saya rasa ubat ni bagus sungguh ni. Bila pening kepala ni fikir Panado. Contohlah. Contoh ubat.
Makan obat ni, okey. Tuan-tuan, bukankah itulah boleh merosakkan akidah kita? Cuba bila kita pening-pening, jangan makan panadol. Buat dek je. Tukar, makan budu. Tukar makan tempoyak ke, makan durian. Akhirnya tujuannya tuan-tuan, supaya tak bergantung pada sebab. Tak bergantung. Contoh begini, kalau orang biasa ke laut. Orang ke laut ni dia bergantung pada laut. Ini kalau jadi petani ni tak jadi. Sebab itu bila laut bergelora, dia pun menganggur kat rumah. Orang tanya tak pergi kerja. Kerja apa laut bergelora? Ombak kuat. Habis duduk rumah. 2 minggu duduk rumah. Habis rumah nak makan. Entah nak macam mana tak ada kerja. Ini orang bergantung. Sehingga bila berlaku sesuatu pada benda tu, dia tak reti nak alih ke lain. Itu yang bila kita bekerja, tiba kena berhenti kerja, gelap dunia. Sebab apa? Sebab kita bergantung pada satu sebab. Kalau kita bergantung kepada Allah, sentiasa bercahaya dunia kita. Tak boleh ke sini, ada ke sini. Laut bergelora, daratnya tak bergelora. Darat pula kita punya cari rezeki. Darat pula ada masalah, katakan sini pula, sini. Orang ni ialah orang yang tidak bergantung pada sebab. Kan itu kata para ulama, ru'yatul asbab ala dawam, sentiasa melihat sebab secara berterusan, qati'atun, akan memutuskan an musyahadatil musabbib, daripada kita melihat Tuhan penyebab. Anak kita yang selalu bagi duit kat kita, bulan 300, sebulan 300, tiba lupa bulan tu. Kita kata apa? Kita ni bergantung duit kan anak-anak ni bagi 300 sebulan buat beli ikan, buat beli beras, bayar pi air. Tiba anak kita lupa bulan tu. Atau tak nak bagilah bulan tu. Anak kita pun dah laju. Kita kalau kita tak bergantung pada sebab, kita tak perlu marah pada dia. Sementara pula kalau kita tahu dia pun tak cukup duit. Contoh. Tak apalah, bukan rezeki. Allah nak beri, nak ajar saya satu ilmu, tak bergantung pada anak saya. Adalah cara lain. Allah akan datangkan rezeki. Rezeki itu tak datang. Tetapi kita kena tahu rezeki Allah tentukan. Bukan sebab tentukan. Allah tentukan. Dan itu kita melihat dalam perjalanan hidup kita, bila kita sudah lemah melaksanakan sebab, tetap datang benda yang Allah Ta'ala takdirkan pada kita. Kita dah lemah ni nak buat sebab-sebab tu. Tetap Allah datangkan. Apa yang menjadi bahagian kita. Yang kedua, kata para ulama, wal i'rad 'anil asbab. Tapi kalau kita tak nak langsung pegang sebab, jumlatun yuaddi bi sahibihi ila rukubil bawatil, menyebabkan dia akan buat perkara batil. Atau kalau orang tak nak berusaha, akhirnya dia mengambil sesuatu secara batil, meminta dengan orang, batil. Dia mungkin menipu orang, batil. Dia buat benda yang Allah Ta'ala tak suruh, maka batil. Jadi orang beriman dia berada dalam pertengahan tadi. Mengambil sebab tapi tak bergantung pada sebab. Namun, dia sentiasa mendidik dirinya untuk bebas daripada sebab. Bebas daripada sebab. Rata-rata manusia, tuan-tuan, bila dia mula pegang satu sebab, dia mula bergantung. Seperti bergantungnya seorang anak pada susu ibunya. Rata-rata kita, cakap kita. Tuan-tuan kalau kerja, tuan-tuan jual insurans je. Katakan insurans tak ada, agak-agak macam mana? Harus tak nak buat macam ni, pihak pergantungan. Katakan kerja kita sebagai seorang peniaga. Buka kedai makan. Katakan tak ada kedai makan. Katakan. Apa kita nampak? Nampak apa? Gelap, nampak mati, nampak kubur. Berarti pergantungan itu telah merosakkan kita. Kalau awak ni cikgu, katakan tak ada sekolah dah awak nak ngajar. Macam mana awak rasa? Kalau dah tak ada murid nak dengar awak kuliah, apa awak rasa? Dan ini yang kita nak buang pergantungan. Buang pergantungan supaya tulen akidah kita. Bersih. Tinggal. Ini yang berlaku pada dalam tarbiyah Bunan Al-Hammal. Bila dia satu hari nak ke Mekah, dia pun buat bekal. Kalau seorang perempuan tegur dia, apakah kamu tak percaya Allah akan bagi rezeki sepanjang perjalanan tu? Dia pun fikir, ya juga Dia pun buang bekalan. Dia dah lama tak makan, jumpa pula gelang kaki. Ni pulangkan, nanti dapat upah. Kenapa fikir upah pula? Fikir untuk pulangkan. Artinya wanita ini,
Allah datangkan sebagai teguran pada dia. Tuan-tuan, dalam hidup ini, Maha suci Allah, Maha kasih Allah pada kita. Semua benda sekeliling kita sedang menegur kita tanpa kita sedar. Orang-orang yang berfikir, dia akan mendapati puluhan sumber menegur dia dalam membina hubungan dengan Allah. Puluhan sumber. Sedang kita berjalan tengok orang cacat, Allah ada rezeki dia. Sedang kita berjalan tengok orang tua, macam mana gagah dia boleh buat benda tu, benda ni. Artinya, adanya kurnia Allah Ta'ala pada dia. Betul, dalam perjalanan kita, hidup, saya katakan, kita ada ratusan penegur-penegur tanpa kita sedar. Kemarin kita berputus asa dengan limpah kurnia Allah. Allah tunjuk fulan bin fulan bin fulan. Lihat bagaimana Allah susun rezeki dia. Kita tak pecah kepala sebab duit tak cukup belanja bulan ni. Kita pun tengok orang ni, orang tu, teguran Allah pada kita. Ni okey. Ni anak 10. Anak 10 gaji 500 cukup. Kita anak 2 orang je. Ini pening sangat tu kenapa? Ni teguran kita. Orang lain rumah pun tak ada tapi boleh bergembira. Kita rumah 3-4 biji masih lagi sedih. Susah hati. Orang lain tuan-tuan naik kenderaan pun tak ada, kita kereta banyak. Tapi susah hati itu banyak. Lalu kita tengok sekeliling kita sedang memberi teguran pada kita tanpa kita sedar. Lepas tu kita diajar lihat sekeliling dan belajar untuk putuskan sebab. Kerana bila kita melihat sekeliling, tahulah kita sebab tak ada. Yang ada cuma Allah. Dan kita ni mengair 5-6 orang. Mengair, contoh mengair. Yang ni expert mengair, pengalaman 20 tahun. Yang ni Johan Grand Prix Joran. 5 tahun berturut-turut. Yang ni sekian-sekian. Ini budak kecil pinjam jorang orang. Saya dapat ikan budak kecil ni dapat. Yang pinjam jorang orang, dia pun ikat mata kain tak pandai. Umpan orang pasang, tapi ikan pergi kat dia. Ikan pergi kat dia, dia tak pergi kat juara Grand Prix 5 kali. Dia tak pergi orang yang pengalaman 20 tahun. Di situ kita pun belajar. Masya Allah. Ya Allah putuskan sebab. Kita guna ilmu marketing meniaga. Macam-macam. Kawan ni marketing pun tak pandai. Nak sebut marketing pun tak pandai. Tapi Allah lapangkan rezeki dia. Kita pun belajar sesuatu. Sebab tak ada apa-apa. Bukan berarti kita tak mengambil sebab. Tapi sebab tak ada apa-apa. Kita dah beritahu dari awal dalam perbicaraan tawakal sebab. Hanya untuk tenangkan hati kita. Satu. Yang kedua, kerana mengikut syariatnya. Tetapi secara hakikat sebab bukan pemutus penentu kepada keputusan. Kalau kita sebut Malaysia boleh. Ini slogan yang menjadikan kita tak boleh. Tak boleh. Sebutlah Malaysia boleh. Boleh, boleh, boleh. Tak boleh sampai sudah. Supaya kita tahu bahawa sebab bukan pemberi natijah. Sebab hanya saya katakan untuk tenangkan hati kita yang susah hati. Ataupun orang sekeliling kita susah hati tengok kita. Kau ni tak kerja. Susah hati. Kadang kita duduk kat jamuan. Orang berbagi makanan. Yang kawan ni diam, tunduk. Kita minta. Kita susah hati bagi pihak dia. Dia tenang, dia tak nak minta. Kita pula susah hati, kita bangun, kita ambil yang bagi ke dia. Tanpa kita sedar, lihat bagaimana Allah atur untuk dia. Ada orang kan bila pergi jamuan dia perhati hak dia. Mana gelerang saya ni ambil. Memang tak bergerak. Kalau sampai kat dia stop kat situ. Tak gerak dia. Dan ada orang pula saya kata dia jenis tak peduli duduk. Ada, tak ada, sudah. Jadi orang sekeliling dia pula susah hati tengok dia. Di situ sebenarnya teguran kepada sebab musabab. Ada orang tuan-tuan tengok kerja bersungguh. Ada orang dia kerja biasa-biasa je. Kerja biasa-biasa. Di situ kita belajar sebab musabab bukan penentu. Tanpa kita menolak sebab musabab. Dan tanpa kita menolak perintah Allah supaya kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Kita tak tahu lah itu perintah Allah. Misal kalau ada orang tu usaha tak sungguh-sungguh. Boleh, dia kena redha dengan natijah dia. Redha. Redha macam mana? Kalau dia berjaya dengan dia tak usaha sungguh-sungguh. Dia jangan sombong. Kalau dia tak berjaya pula, maka dia kena redha. Itu bahagian dia. Kalau begitu, dia tak ada masalah. Untuk diri dia. Okay, di sini kita memahami tentang bagaimana tawakal itu terbentuk. Dengan terputusnya melihat sebab sebagai asas penentu. Maka sabit ataupun
Bunan Al-Hammad dia belajar daripada seorang perempuan ini. Bagaimana membina tawakal yang sebenar. Dan kisah yang kedua juga berkenaan dengan beliau. Bila mana Bunan Al-Hammad dia nak seorang perempuan dipanggil Jariyah untuk bantu dia. Ini zaman hamba dijual beli. Tidak tercelalah zaman tu sebab dijual beli. Kerana kita tidak boleh mencela sesuatu yang diterima oleh satu zaman. Kerana setiap benda yang bersifat adat, dipanggil al-adatu muhakkamah, dia akan berbeza-beza ikut zaman. Dulu orang jual orang. Jual hamba lah bahasa mudah. Hamba lelaki, hamba perempuan. Maka Bunan Al-Hammad dia nak seorang hamba untuk tolong dia kat rumah. Suruhlah seorang budak perempuan menguruskannya. Maka keluarga dia pun cari mana perempuan yang baik, yang bagus. Ada seorang pedagang hamba, bawa hamba banyak. Lalu mereka pun tengok seorang perempuan ni sesuai jadi hamba. Bagus orangnya. Tengok. Bila tengok, mereka pun nak beli. Kata tuan hamba tak boleh jual. Ni hamba ni bukan untuk dijual. Lalu mereka paksa juga. Mereka nak beli untuk Bunan Al-Hammad. Khidmat. Ini orang soleh. Sungguh-sungguh dapatkan apa yang dikendaki oleh orang soleh. Akhirnya kata lelaki ni minta maaf. Perempuan ini, budak ni, ada seorang dah beli dia. Seorang wanita daripada Samarkand. Samarkand ni kawasan Rusia. Samarkand, kawasan Uzbekistan. Dia beli, dia dah titipkan amanah supaya saya serahkan pada seorang yang bernama Bunan Al-Hammad. Kata keluarga Bunan ni nak beli. Tanpa beritahu, tak mention nama Bunan. Nak beli juga ni, nak beri. Akhirnya tak boleh jual sebab hamba ni sudah dibeli oleh seorang perempuan yang bernazar nak hadiahkan pada Bunan Al-Hammad. Lihat bagaimana rezeki itu datang. Dan gini, macam contoh, dalam kehidupan harian. Kita hari ni rasa nak makan durian. Pergi beli durian, tak ada durian kita nak. Tak ada, atau kita duit tak ada ke, durian ke tak ada. Ataupun orang jual durian tu tak ada. Durian ada, orang tak ada, tak boleh beli juga. Balik rumah pun ada durian dah kat rumah. Ya, kita berusaha ke arah tu. Tiba-tiba natijahnya Allah dah hadirkan kat rumah kita. Kita terasa nak makan biryani. Rasa, tempat mana sedap biryani. Tiba ada kawan kita hantar biryani kat rumah. Ni ada biryani sikit saya. Ada singgah kejap, saya beli. Nah, bagi kat awak. Teringat kat awak. Allah bagi dia ingat ni, ingat ke kita. Kita lihat bagaimana perjalanan rezeki. Itu kita sebut tawakal. Sebagai satu contoh-contoh yang hidup. Bahawa kalau ia rezeki kita dia datang. Itu penting kita menyerahkan urusan kita pada Allah. Bukan kepada asbab yang telah kita lakukan. Asbab yang kita ikhtiarkan. Walaupun kita kata asbab ni bagus, tapi ia bukan suatu benda yang menjadi iktimat kita, pergantungan. Satu cerita, ada satu rombongan haji, mereka nak mendampingi Bishr Al-Hafi. Tuan-tuan, menjadi satu kebiasaan orang kadang-kadang nak tumpang glamour dengan ulama'-ulama', tumpang glamour orang soleh. Tapi para ulama' ini yang mendampinginya dia sudah pilih. Maka bila orang tu mula masuk, dia akan uji. Ada satu ketika seorang datang pada Abu Yazid Bistami. Abu Yazid ini terkenal ramai orang. Dia kata, Syekh, saya ingin mendampingi Syekh. Dia kata, boleh dengan syarat. Syaratnya ialah kamu mesti makan makanan dan tong sampah. Baru boleh damping aku. Kata ini bukan kata-kata dia untuk tunjukkan supaya makan dengan tong sampah. Bukan. Sebab Yazid tahu orang ni nak tumpang glamour dia. Baik, sebelum kamu tumpang glamour, cuba kamu hina diri kamu dulu. Nak tak? Jangan nak tumpang mulia je. Hina tak nak. Kan dia ada setengah orang. Bila orang tu mulia nak tumpang. Bila orang tu kena hina, lari cepat-cepat. Sebab dia cuma tumpang glamour. Kalau orang tu kaya, dia tumpang. Orang tu miskin, lari cepat-cepat. Okay, Yazid Al-Bistami, dia tahu orang ni, watak. Boleh? Awak nak teman saya? Awak boleh jadi anak murid saya, teman. Bila awak mula berani makan makanan tong sampah, pergi cari tong sampah makan. Jangan makan kat kedai-kedai ni. Makan kat tong sampah. Kalau awak dah boleh makan, datang ke teman saya. Kataan ini ada orang dia tak faham. Dia kata, apa suruh makan tong? Mana boleh? Kata, ini bila kita, tuan-tuan, bila kita nak uji sesuatu, kita cakap apa? Tuan-tuan, bila tuan-tuan nak uji sesuatu, nak tahu nilai kejujuran seorang,
Tuan-tuan akan beri satu ujian nak tengok dia boleh tak boleh. Sebagaimana bila Allah menguji Nabi Allah Ibrahim sembelih anak. Menguji makna kasih. Tinggalkan Hajar dengan Ismail kat padang pasir. Maka Ibrahim AS buat. Cuma kita bila uji orang, kita tak boleh uji benda ni. Awak nak damping saya boleh, awak pergi bunuh orang tu. Itu tak boleh sebab dia bertentangan dengan syarak. Haram. Tapi kalau suruh cari makanan tuan siapa, belum bertentangan syarak. Bukan, kita tak boleh kata haram lagi. Sebab benda tu memang boleh buat pun. Dia makanan ambil. Yang elok-elok tu ambil. Makan. Atau awak nak kawan saya boleh. Meja makan yang orang tak habis makan, awak ambil makan. Dia tak membazir makan. Tak tuan kedai buang. Kalau nak damping saya, seumpama itu contohlah. Jadi, Bishir pun sama. Bishir ni ulama glamour. Ketika mana didampingi oleh anak muridnya Hasan Al-Khayyam. Orang rombongan datang. Satu rombongan datang. Syekh, kami ni datang daripada sekian-sekian. Kami nak buat ibadat haji. Kami nak suruh Syekh bersama kami. Dia kata boleh dengan 3 syarat. Apa dia? Syarat pertama, tak boleh buat apa-apa. Kalau nak gaji saya, tak boleh buat apa-apa. Nak tengok yakin untuk guru. Yang kedua, tak boleh minta dengan orang. Kamu tak boleh bawa. Yang kedua, tak boleh minta. Yang ketiga, kalau orang bagi, jangan ambil. Oh, berat ni. Susah. Baik, susah tak boleh bagi. Jadi di situ tuan-tuan, dia dah tak yakin pada tok guru dia. Macam mana untuk dia meyakini hal-hal yang lain? Di tok guru dia suruh yakin tak? Tuan-tuan kalau kita tengok. Bila tuan-tuan cerita buat latihan. Ni askar buat latihan. Dia suruh buat tu, buat benda ni, suruh berenang berapa kilometer. Tuan-tuan, bila dia suruh, maknanya dia cakna. Kalau berlaku apa-apa, dia akan cakna. Jangan bimbang. Kita ayah, suruh anak kita buat barang berat-berat. Mari sini, bawa barang ni. Kita pun tahu berat. Tapi kita nak tengok dia. Dia bersungguh tak bawa. Kalau dia bersungguh, kita tolong dia. Kalau tak bersungguh, kita marah dia. Kita nak tengok kesungguhan. Kita kadang-kadang suruh anak kita basuh kereta. Kalau kita pun tahu tak cuci anak kita basuh kereta, banding car wash pun lagi cuci. Tapi kita nak uji kerajinan dia. Oh, dia kata, okey, wah, saya cuci. Dia pun pergilah bawa buru besi, cuci kereta kita. Tapi dia bersungguh lah. Bawa air sekian, sabung, fat buku tu, cuci. Kita tak akan marah dia sebab kita tengok kesungguhan dia. Dia mungkin buat silap. Tapi dia tunjuk dia bersungguh. Berbanding anak kita suruh basuh kereta, malas, dia tidur. Memang kita marah. Yang kita suruh ni, walau dia buat silap, kita akan tegur, bang, basuh kereta orang tak pakai buru besi. Ni pakai kain ni, kita pun ajar. Ni lap kat sini. Akhirnya basuh kereta, ayah dia juga basuh. Anak dia tengok. Tapi ayah dia dah tahu, anaknya sudah teruji. Rajin basuh. Nak basuh. Dan demikian dalam bahasa ujian kita panggil. Kita kan bila seorang cuba nak mengambil kesempatan, kemuliaan yang Allah beri pada kita, kita pun akan uji dia. Kalau dia boleh diteruskan, okey sila. Tak boleh, okey dah setakat ni. Sebab selepas itu lagi tahu ada ujian yang mungkin dia kena lalui. Lepas tu Bishir kata, boleh 3 syarat. Pertama, jangan buat bekal. Kalau nak gaji aku, jangan buat bekal. Cari kat aku je. Yang kedua, tak boleh minta. Yang ketiga, kalau orang bagi, jangan ambil. Kata ni, Syekh, kalau macam tu payah, Syekh kata, dia nak pergi Syekh, pergi orang lain. Pergi syarikat lain pula. Kalau ini gambaran, tuan-tuan tawakal, sejauh mana kita yakin? Yakin pada Allah Ta'ala yang beri rezeki. Yakin dengan jaminan Allah SWT. Itu ada seorang lelaki. Bila mana dia nak membina tawakal yang kuat. Dia kata, demi Allah saya tak akan makan sehingga seorang suapkan ke mulut saya. Maka dia tak nak makan. Dia nak latih dirinya bau rezeki tak akan ada. Jadi dia tak makan. Sampailah dia tidur, orang tengok dia ni tak makan ni. Orang pun bangun, bangun makan. Tak makan. Dia ni barangkali pengsan sebab lapar. Orang pun pegang mulut dia, sumbat makanan. Akhirnya dia ketawa kuat. Lalu yang suap makanan rasa pelik. Dia nampak macam pengsan. Lepas tu suap makanan ketawa pula. Gila ke apa? Dia kata bukan. Sebenarnya aku telah didik diri aku. Aku kata, demi Allah hari ni aku tak akan makan sehingga seorang suap pada aku. Akhirnya datang, orang suap aku. Itu gambaran bagaimana rezeki Allah tu datang. Tuan kalau
Kita katakan kita pergi tempat jamuan ni. Tuan-tuan jangan minta, biar. Tunggu tuan rumah sendiri hantar. Buat duduk. Test. Akhirnya betul tuan rumah hantar. Lihat bila mana rezeki kita. Tapi kalau tuan rumah tak hantar, nasib lah. Kan latih diri. Tunggu hari lain lah pula latih diri. Begitu kita melatih diri kita. Supaya tawakal kita pada Allah dia benar. Kerana agama ni tuan-tuan sekalian, bukan sekadar apa yang kita buat. Bukan apa yang kita uji diri kita sendiri. Kita kena uji diri kita. Bagaimana kekuatan agama ini disebut juga dalam jenis mujahadah. Mujahadah. Saya nak tengok kalau saya tak makan lapar tak? Kita dapat tak makan tak lapar rupanya. Okey, boleh. Saya nak tengok kalau saya tak makan ubat sembuh tak? Kali kita melatih diri kita. Oh, okey, tak ada masalah. Di situ tuan-tuan sekalian, kita mula, ini kita sebut riyadhah dalam agama. Kalau tuan-tuan percaya bersenang boleh sihat tubuh badan. Tuan-tuan berlari setiap pagi, jogging, pergi gym seminggu 3 kali, yang jaga pemakanan. Tuan-tuan yakin benda itu boleh menyihatkan tubuh badan. Tuan-tuan tinggal selera yang biasa kita makan. Bagaimana kita tak yakin pada latihan agama yang boleh bawa kepada kebaikan agama? Dia pun kena berlatih juga dalam agama ni untuk dapat kekuatan agama. Tuan-tuan latih fizikal untuk dapat kekuatan fizikal. Tuan-tuan latih daya untuk dapat kesihatan tubuh badan. Tuan-tuan juga kena latih dalam hal-hal agama untuk dapat kekuatan agama. Antaranya lah melatih tawakal kita pada Allah. Benar tawakal kita pada Allah SWT. Kerana siapa yang bertawakal pada Allah, sebagaimana Allah Ta'ala sebut, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan cukupkannya dengan jalan yang tidak terfikir oleh dia. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.